atas pertumbuhan tanaman anak pokok kangkung. Nyataan masalah eksperimen ini, apakah kesan penggunaan tanam baja kompos dan baja foliar ke atas pertumbuhan tanaman anak pokok kangkung? Tujuan eksperimen ini adalah untuk menyiasat kesan penggunaan tanam baja kompos dan baja foliar ke atas pertumbuhan tanaman anak pokok kangkung. Hipotesis awal yang saya lakukan adalah pertumbuhan anak pokok kangkung dalam tanah baja kompos campur baja foliar adalah paling subur dan ketinggian pokoknya adalah paling tinggi antara kesemua pokok-pokok yang lain. Boleh ubah dimanipulasi kehadiran baja kompos dan baja foliar. Boleh ubah bergerak balas adalah ketinggian anak pokok kangkung. Boleh ubah dimalakan adalah kehadiran air dan cahaya matahari. Radas dan bahan dalam eksperimen ini yang saya gunakan adalah tanah tanpa baja, tanah berbaja kompos, baja foliar, asu dan anak pokok kangkung. Prosedur yang pertama, saya sediakan 4 bekas yang berlabel A, B, C dan D. Saya isi bekas A dan C dengan tanah tanpa baja, manakala bekas B dan D dengan tanah berbaja kompos. Tanamkan anak pokok kangkung. Yang ketiga, tanamkan anak pokok kangkung setinggi 2 atau 3 meter ke dalam keempat-empat bekas. Dan seterusnya, bekas B dan D saya akan menyembur baja foliar sekali setiap minggu. Dan akhir sekali saya akan memahati anak pokok dalam keempat-empat bekas setiap minggu sehingga anak pokok tersebut matang dan boleh dimakan. Seterusnya saya merekodkan pemerhatian. Ini adalah jadual pemerhatian yang telah saya perhatikan daripada anak pokok kangkung. Minggu yang pertama untuk bekas 1 iaitu tanah tanpa baja hanya 5.67 cm, manakala bekas 2 5.33 cm. Bekas 2 tanah berbaja kompos iaitu 5.33 cm. Bekas 3 tanah tanpa baja dicampur baja foliar 5.0 cm. Bekas 4 tanah berbaja kompos dicampur baja foliar 6.83 cm. Okay, ini adalah pemerhatian awal. Okay, untuk minggu yang kedua, bekas 1 6.83 cm, bekas 2 7.17 cm, bekas 3 5.33 cm, bekas 4 9.17 cm. Minggu 3 6.17 cm. Untuk bekas 1, bekas 2 10.67 cm, bekas 3 5.83 cm dan bekas 4 adalah 13.67 cm. Pada minggu keempat pula untuk bekas 1 10.33 cm, bekas 2 12.83 cm, bekas 2 2.83 cm, bekas 3 9.0 cm dan bekas 4 16.0 cm. Minggu kelima, bekas 1 adalah 12.33 cm, bekas 2 adalah 15.83 cm dan untuk bekas 3 adalah 13.5 cm. Bekas 4 18.0 cm. Okey, di sini kita nampak untuk bekas 2 dan juga bekas 4. Ketinggian dia lebih tinggi daripada bekas 1 dan juga bekas 3. Bekas 2 dan bekas 4 ketinggiannya adalah tinggi berbanding bekas 1 dan bekas 3. Yang paling tinggi adalah bekas 4, iaitu tanam baja kompos yang dicampur baja foliar. Ini adalah pemerhatian awal anak pokok kangkung. Untuk bekas 1,
pokok kangkung dalam bekas 1, bekas 2, bekas 3 dan ini bekas 4. Dan ini adalah kematian ke semua-semua bekas, keempat-empat bekas. Analisis data. Untuk pasu yang pertama, untuk minggu yang pertama iaitu pemerhatian awal, untuk kesemua pasu dia hampir sama. Seterusnya pada minggu kedua untuk pasu 1 dia naik sedikit. Seterusnya untuk pasu 2 dia naik. Ini pasu 3, seterusnya pasu 4. Yang warna hitam ni adalah untuk minggu yang ketiga. Ini adalah untuk pasu yang pertama, pasu yang kedua. Nampak peningkatan dia tu. Pasu ni adalah untuk pasu yang ketiga dan ini adalah pasu yang keempat. Peningkatan dia. Nampak beza peningkatan antara ni dengan ni. Ini adalah untuk minggu yang keempat. Pasu 1. Ini untuk pasu 2. Ini adalah untuk pasu 3. Ini adalah untuk pasu 4. Ini adalah minggu yang terakhir iaitu minggu kelima. Ini adalah untuk pasu 1. Kemudian dia untuk pasu kedua. Ini pasu ketiga. Dan ini adalah pasu keempat. Keseluruhan analisis data yang telah saya lakukan adalah untuk pasu untuk minggu yang pertama iaitu pemerhatian awal, keempat-empat pasu adalah sama. Untuk minggu yang kedua nampak perubahan pasu yang kedua dan keempat ni dia adalah lebih tinggi berbanding pasu 1 dan juga pasu 3. So minggu ketiga pun berikutnya pasu kedua dan pasu keempat dia lebih tinggi lah daripada pasu pertama dan pasu kedua. So daripada keseluruhan ni, ketinggian anak pokok kangkung yang paling tinggi adalah dalam pasu 4 lah, iaitu tanah baja kompos yang dicampur baja foliar. Ni pasu kedua ni adalah tanah berbaja kompos saja. Untuk pasu 3 ni adalah tanah tanpa baja kompos tapi dicampur baja foliar. Ketinggian dia hampir sama dengan pasu 1 ni. Pasu 1 ni juga adalah tanah tanpa baja kompos dan tanpa baja foliar. Dan seterusnya, kesimpulan daripada eksperimen ini adalah hipotesis diterima pertumbuhan anak pokok kangkung dalam tanah berbaja kompos dicampur baja foliar adalah paling subur dan ketinggian pokoknya adalah paling tinggi antara kesemua pokok. Apa itu tanah berbaja kompos? Tanah baja kompos ini dihasilkan daripada proses perebutan bahan organik seperti daun-daun dan sisa makanan yang tidak berminyak dan sebagainya. Bahan-bahan organik ini diurai oleh bakteria dan menghasilkan karbon dioksida dan amonia kepada tumbuhan. Apakah kepentingan baja kompos terhadap tumbuhan? Yang pertama, untuk memperbaiki struktur tanah. Yang kedua adalah menggalakkan pertumbuhan mikrob baik dalam tanah. Yang ketiga, menjadikan tanah mampu menyerap air dengan bagus. Dan yang keempat, memperbaiki saliran air tanah. Dan yang kelima, menyimatkan kos pembajaan berbanding baja kimia. Dan yang terakhir, membekalkan nutrien yang berterusan kepada tanah. Baja kompos ni dia lebih kepada beri kepentingan dan kebaikan kepada tanah. Apa itu baja foliar? Baja foliar adalah baja jenis cair bertindak sebagai vitamin dan memberi unsur mikrob seperti boron, kalsium dan sebagainya lah. Apakah kepentingan baja foliar? Kepentingan baja foliar adalah untuk menyimatkan kos, kaedah pembajaan yang fleksibel dan mempercepatkan proses fotosintesis.
Kenapa dia mempercepatkan proses fotosintesis? Sebab baja foliar ni bila kita sembuh dia akan menjadikan daun tu nampak lebih hijau. Dia macam beri vitamin pada daun tu supaya nampak lebih hijau kan. So fotosintesis bila daun lebih hijau, daun tu akan lebih banyak klorofil. Jadi dia akan lebih mudah untuk menyerap cahaya matahari. Oleh itu dia akan menyebabkan proses fotosintesis. Kaedah pembajaan yang fleksibel ni maksudnya seminggu kita akan siram dia sekali saja. Jadi dia akan terima tu macam satu semburan je, maksudnya sama rata lah. Lepas tu juga menghematkan kos kan. Sebab baja foliar ni kita boleh buat dia dengan menggunakan sayur-sayur je. Tak perlu kos yang sangat tinggi lah. Hasil daripada eksperimen ini, saya dapati untuk mendapatkan tumbuhan yang baik, kita perlulah menggunakan tanah baja kompos dan dicampur baja foliar. Ini kerana kedua-dua baja ini mempunyai fungsi berbeza dan sangat penting bagi mendapatkan tumbuhan yang subur. Baja foliar berfungsi memberi nutrien kepada daun, manakala baja kompos berfungsi memberi nutrien kepada akar dan tanah. Okey, kalau para petani lebih sesuai menggunakan baja kompos yang dicampur baja foliar lah. Sebab baja kompos ni dia lebih banyak memberi nutrien kepada tanah, manakala baja foliar akan banyak memberi nutrien kepada daun. Jadi hasil daripada tanaman mereka tu menjadi lebih baik dan tanaman mereka jadi lebih berkualiti. Thank you.